Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk minggu yang ke-6. Sebelum minggu depan dan minggu depan lagi satu awak akan masuk sekolah kan? Okey, jadi insya-Allah hari ini subjek akhlak bersama dengan ustazah. Kita baca doa dulu Darah tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Okey, baik. Kita ulang balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Bab 1 kita belajar tentang tolong menolong pada perkara kebaikan. Tolong menolong pada perkara kebaikan. Bab 1 kita dah habis Sekejap lagi kita masuk bab 2 dan seterusnya. Bab 1 dah habis, tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, ulang balik. Tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey? Dalam kelas nanti Ustazah nak semua orang dah hafal makna tolong menolong. Dalil Al-Quran tolong menolong. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Dalil untuk tolong menolong. Seterusnya, fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Kita pun dah belajar bab ni. Fadilat, apa itu fadilat? Fadilat ialah kelebihan ataupun apa itu kebaikan. Tolong menolong pada perkara kebaikan. Yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Yang kedua, dikasihi Allah dan Rasul. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang keempat, hormat menghormati antara satu sama lain. Itu fadilat. Seterusnya, akibat. Tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Akibat ni apa? Akibat ni adalah kesan. Kesan yang tidak baik lah. Kalau kita tak tolong menolong, apa kesan dia? Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Yang ketiga, dibenci rakan, guru dan masyarakat. Yang keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Yang kelima, melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Okay, itu akibat. Baik, bab 2 kita dah masuk sebelum ni, bertanggungjawab. Yang bab pertama ingat, tolong menolong. Bab kedua, bertanggungjawab. Okay, apa itu pengertian bertanggungjawab? Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Lagi sekali, bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okay, itu adalah pengertian bertanggungjawab. Seterusnya, dalil bertanggungjawab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Semua akan ditanya. Nak katanya semua bertanggungjawab. Oh, okey. Dalil, sebelum ni kita berhenti dekat dalil. Kemudian tajuk baru hari ini.
Tajuk baru hari ini ialah bahagian bertanggungjawab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian bertanggungjawab. Bahagian bertanggungjawab. Ada berapa bahagian bertanggungjawab? Awak boleh buka muka surat 7. Buku teks muka surat 7. Yang ada buku teks, sila buka sekarang. Bahagian bertanggungjawab muka surat 7. Okey, bahagian bertanggungjawab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 bahagian bertanggungjawab. Kita tengok satu persatu. Ada 6 bahagian bertanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri. Tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri. Itu apa ya? Yang pertama, iaitu menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Okey. Yang pertama, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kalau Allah suruh solat, kena solat. Kalau Allah kata mencuri itu dosa, tak boleh mencuri. Makna kata meninggalkan segala larangannya. Kita tinggalkan apa yang Allah larang, tapi kita buat apa yang Allah suruh. Okey, yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ni apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Kita sembah perkara lain, kita percaya dengan perkara lain, kita tidak percaya dengan Allah. Ini tidak mensyirikkan Allah. Yang pertama, bahagian bertanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggungjawab kepada Allah. Okey, tanggungjawab kepada Allah. Apa dia? Memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Pelihara diri. Sentiasa jaga diri. Berusaha untuk jaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Okay. Yang kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Bila kita dah pelihara diri kita, dalam masa yang sama, kita memantapkan iman dalam diri. Dengan apa ya kalau kita nak memantapkan iman? Dengan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Itu tanggungjawab kepada Allah. Seterusnya, tanggungjawab kepada ibu bapa. Tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang pertama, mendoakan kesejahteraan kepada kedua ibu bapa. Mendoakan. Okay, hari-hari lepas salat kita doakan kepada ibu bapa kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Itu kalau doa secara berjemaah. Kan? Kita mendoakan kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Tak boleh cakap kasar-kasar. Tak boleh. Dalam Al-Quran pun ada kata, Allah kata, walaupun kita sebut makna kata kita sebut kepada ibu bapa kita, makna kata itu pun dah dikira derhaka. Tak boleh cakap yang kasar. Kena sentiasa bercakap dengan lemah lembut. Yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang pertama, mendoakan. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Yang ketiga, taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Seterusnya, tanggungjawab kepada guru. Okey, awak ada ramai guru. Daripada awak darjah 1, sekolah pagi, sekolah petang. Ramai guru kan? Okay, ini adalah tanggungjawab kepada guru. Yang pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Yang kedua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Yang ketiga, menghormati dan mendoakan kesejahteraan
kesejahteraan guru. Selain redha daripada ibu bapa, awak juga memerlukan redha daripada guru. Berkat daripada guru, barulah awak mudah untuk belajar, tenang hati awak untuk belajar, mudah untuk ilmu masuk ke dalam dada awak. Selain daripada ibu bapa dan taat kepada Allah dan Rasul, awak juga memerlukan keberkatan daripada seorang guru. Makna kata awak kena buat apa? Yang pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Yang kedua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Yang ketiga, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Okey, baik. Seterusnya, tanggungjawab kepada negara. Yang pertama, kesetiaan kepada negara, menjaga harta benda awam, menjaga keselamatan dan keamanan negara. Kesetiaan kepada negara, kena setialah dekat negara kita. Yang kedua, menjaga harta benda awam. Tak boleh conteng-conteng, tak boleh merosakkan harta benda awam. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan negara. Okey. Seterusnya, yang terakhir, tanggungjawab kepada masyarakat. Yang pertama, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Kita jangan sombonglah. Kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan masyarakat, kita join. Yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Yang ketiga, memelihara kerukunan hidup berjiran. Kena berbaik dengan jiran. Okey. Okey, itu sahaja. Ada 6 perkara, 6 bahagian bertanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggungjawab kepada Allah. Yang ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang keempat, tanggungjawab kepada guru. Yang kelima, tanggungjawab kepada negara. Yang keenam, tanggungjawab kepada masyarakat. Okey, baik. Untuk nota, Ustazah nak awak buat nota bahagian bertanggungjawab. Kejap lagi awak buat nota bahagian bertanggungjawab. Awak tulis tanggungjawab kepada diri sendiri, awak ambil 2 sahaja. 1, 2. Okey, tanggungjawab kepada Allah pun 2. 1, 2. Tanggungjawab kepada ibu bapa kan ada 3 kan? Tapi awak ambil 2 sahaja. Terpulang nak ambil 1, 2 ke, 1, 3 ke, 2, 3 ke. Tapi awak ambil 2 sahaja untuk nota. Okey? Tanggungjawab kepada guru pun sama. Ambil 1 dan 2. Ataupun 2 dan 3. Ambil 2 sahaja. Tak payah tulis 3-3. Tulis 2 sahaja. Okey, begitu juga dengan tanggungjawab kepada negara, tanggungjawab kepada masyarakat. Tulis 2 sahaja. Okey? Okey, baik. Okey, untuk kerja rumah, sebelum ni, siapa yang tak siap lagi kerja rumah sebelum ni, tolong siapkan ya. Ini kerja rumah lama. Ustazah siap tulis Ni kerja rumah lama. Apa kerja rumah lama ni yang awak buat yang tak siap lagi ni, tolong siapkan. Pengertian tolong menolong, dalil tolong menolong, fadilat tolong menolong, akibat tidak tolong menolong. Ini untuk nota. Okey? Dan minggu lepas punya nota pengertian bertanggungjawab, dalil bertanggungjawab. Okey? Nota. Kemudian dalam buku latihan, muka surat 1, 2 dan 3. Sepatutnya ni semua dah siap. Okey, sepatutnya. Siapa yang tak siap lagi, tolong siapkan. Okey? Okey, ini adalah kerja rumah baharu. Okey, buat nota dalam buku tulis iaitu bahagian bertanggungjawab. Okey? Ini contoh Ustazah dah siap buat contoh lagi. Bahagian bertanggungjawab. Awak sambung sebelah bahagian bertanggungjawab. Contohnya, tanggungjawab kepada diri sendiri, ambil 2. Tanggungjawab kepada Allah, ambil 2. Okey.
Begitu juga dengan tanggungjawab yang lain. Ambil 2 sahaja. Okey? Itu sahaja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.